Tuhan memberkati Anda. Kita selalu banyak mempelajari kebenaran. Sudah tentu, banyak pengajian itu penting. Namun, bukankah amalan juga penting? Jika kita melihat Alkitab dan melalui sejarah keluarga Abraham, tertulis bahwa kita sama seperti Ishak. Ialah apa? Kita sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Apakah maksud nama Ishak? Jadi, saya melihat alih-alih dengan baik-baik dan berfikir, siapa banyak ketawa? Apabila kita semakin tua, kita semakin kurang ketawa. Bagaimana pula bayi yang hanya minum susu badan ibu? Mereka bersenyum. Sesetengah bayi bersenyum, walaupun semasa tidur. Jadi, saya berfikir lebih baik, kita semua anak Sion sering ketawa. Kerana kita akan pergi ke syurga kekal, bukan? Apakah perasaan orang yang akan pergi ke kerajaan Tuhan, jika berfikir, jika aku menginjil sedikit lagi hari ini, aku akan menerima ganjaran di syurga? Jika esoklah hari Anda menerima anugerah Presiden, apakah perasaanmu hari ini? Anda akan terangsang. Anda akan teruja sepanjang hari. Hatimu akan berkobar-kobar. Jika esok kita akan menjadi imamat yang rajani, adakah kita harus bermuka masam? Seolah-olah muka ditarik oleh graviti? Kita ialah anak lelaki dan anak perempuan ibu syurgawi Yerusalem. Jadi Tuhan menyamakan kita dengan Ishak, yang bermaksud ketawa. Melihat ahli keluarga Sion, bukankah lebih baik bermuka ceria daripada bermuka serius? Jadi, saya ingin tanya Anda suatu soalan. Saya belum tanya, dan Anda sudah begitu gembira? Dikatakan bukan manusia saja yang ketawa. Banyak binatang pun ada tawa sendiri. Memandangkan Tuhan membandingkan pekerja Injil dengan lembu. Hari ini, biar saya tanya suatu soalan tentang tawa lembu. Jika ada 3 perkataan untuk menggambarkan tawa lembu, apakah itu? Anak-anak Sion kita memang pandai dan bijak. Anda semua tahu jawapannya. Jawaban itu ialah wuhaha. Di Korea, wu bermaksud lembu. Jadi, apabila lembu ketawa, ya wuhaha. Hari ini, apabila kita memikirkan semua usaha dan penderitaan ibu syurgawi Yerusalem di bumi ini, untuk kita anak-anak, hati kita selalu berasa sakit. Namun, hari ini marilah kita bersenyum ceria, agar ia dipahatkan dalam hati ibu. Saya berfikir, harap anak-anak Tuhan akan datang ke Sion, sentiasa ceria dan gembira, dengan banyak ketawa. Tuhan kita gembira, hanya dengan melihat Anda menikmati makan tengah hari di atas tikar. Jadi marilah kita hidup berharmoni dengan saudara-saudari. Daripada bergaduh tentang siapa adalah benar, marilah kita saling bertimbang rasa, saling mengalah dan bersatu. Apabila suara kegirangan dan lagu nyaring tidak berhenti di Sion, itu sukacita siapa? Kita berasa gembira, tetapi Bapa dan Ibu akan lagi gembira 100 atau 1000 kali selepas melihat. Jadi saya harap kita banyak bersenyum dan ketawa di Sion. Bolehkah saya tanya satu soalan lagi? Dunia ini ada banyak ijazah, sarjana muda,
ijazah sarjana, dan ijazah doktor falsafah. Kalau belajar banyak, boleh dapat ijazah yang lebih tinggi, bukan? Namun, tahukah ada ijazah yang lebih tinggi daripada doktor falsafah? Itu hanya boleh didapati di Korea. Adakah sesiapa tahu ijazah yang hanya dijumpai di Korea itu? Pendidikan yang lebih tinggi daripada ijazah doktor falsafah ialah PAPSA, ijazah belanja makan. Ahli-ahli luar negara pasti tidak tahu maksudnya. Ijazah ini hanya ada di Korea, jadi mereka mungkin tidak faham. Namun ada satu lagi. Ada ijazah kepada orang yang mencapai pendidikan yang lagi tinggi. Tahukah itu apa? Itu ialah kamsa, ijazah kesyukuran. Kamsa ialah tahap ijazah yang lagi tinggi daripada PAPSA. Jadi, jika kita banyak bersyukur kepada Bapa dan Ibu pada hari ini, tahap pendidikan kita boleh dikatakan lagi tinggi daripada tahap ijazah sarjana dan doktor falsafah di dunia, bukan? Tahukah, ada ijazah yang lagi tinggi daripada kamsa bagi orang yang mencapai tahap pendidikan yang lagi tinggi. Kita selalu melakukannya. Atas ijazah kesyukuran, ada pongsa, ijazah pelayanan. Kita melayani orang di dunia, mengajar firman, dan kebenaran serta bersenyum, bukan? Ada juga perkhidmatan sukarela untuk alam sekitar. Ijazah pelayanan, pongsa, untuk orang yang memikirkan orang lain terlebih dahulu. Manusia di dunia ada ijazah sarjana atau doktor falsafah. Namun, kita ada ijazah yang lagi tinggi, PAPSA, kamsa, dan pongsa. Jadi, anak-anak Tuhan memang adalah cemerlang di dunia, bukan? Hari ini, saya melihat muka Anda kerana ingin melihat berapa banyak Anda bersenyum dan ketawa seperti Ishak. Hari ini, Anda harus buang semua rasa dendam dan salah faham terhadap ahli-ahli lain. Kemanakah kita akan pergi sekejap lagi? Selepas pergi ke syurga, kita tidak akan bekerja sebagai tukang bersih. Tetapi apa? Kita akan menjadi imamat yang rajani. Hati kita sudah berdebar-debar dan tidak dapat tidur, walaupun hanya menerima satu pinggan kerajaan esok. Jadi, apabila kita memikirkan ganjaran kekal yang akan kita terima selepas ke syurga, hari ini janganlah kehilangan sukacita, tetapi ceria dan gembira. Sebab itulah dalam keluarga Abraham, nama anak Sarah ialah Ishak. Janganlah kita kehilangan senyuman semasa menjalani kehidupan. Marilah kita berusaha untuk cari balik senyuman. Hari ini, saya membaca satu artikel pendek di internet tentang otak manusia. Biasanya orang fikir bahawa otak mulai tua selepas berumur 20-an dan memasuki 30-an. Namun itu tidak benar. Saya tersedar ketika membaca ayat yang tertulis. Itulah teori yang salah. Semakin otak Anda dilatih, semakin banyak jalan dibentuk. Jadi, tidak kira tua atau muda, bekerja keraslah dan aktif dalam segala hal. Lalu Anda boleh menjadi orang yang lebih baik dalam bidang itu. Saya membaca hal ini secara ringkas di internet.
Marilah kita juga banyak ketawa. Semakin kita menjadi tua, semakin kita hilang senyuman. Jika kita senyum sekali, 2 kali, dan 3 kali, kita akan selalu bersenyum. Kita harus biasakan diri. Jika tidak, janganlah bermuka masam pada hari ini dan esok, seperti orang yang akan pergi ke neraka. Kita harus bermuka ceria, seperti orang yang akan pergi ke syurga. Esok jika aku pergi ke syurga, aku akan mengepakkan sayap sekali saja dan terbang merentasi seluruh alam semesta, dari Zora ke Neptune, seperti ambil selangkah. Sebagai anak Tuhan, aku akan menjadi imamat yang rajani. Kita harus bersuka cita setiap hari, sambil memikirkan hal untuk pergi ke syurga. Ada orang pula berfikir, bagaimanakah aku menyelesaikan masalah ini esok? Mengapakah Anda risau? Kalian, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ini pun perintah Yesus dalam Alkitab. Janganlah terlalu risau tentang hari esok. Sebaliknya, bersukacitalah, kerana kita akan pergi ke syurga, dan kini kita berada dalam kasih Bapa dan Ibu. Saya harap semua anak Sion menjadi sukacita dalam hati mereka. Jadi, Sion harus menjadi tempat yang tidak berhenti-henti lagu nyaring, kesyukuran, nyanyian syukur, kegirangan, dan sukacita seperti ramalan. Bukan? Kita perlu berusaha. Otak haruslah biasa dengan jalan itu. Jika Anda mulai belajar pingpong, mula-mula Anda mungkin berasa kekok dan tidak dapat memukul bola dengan betul, atau bola pergi ke tempat lain. Namun jika berlatih sekali, 10 kali, 100 kali, dan bahkan 1000 kali, Anda akan jadi biasa. Posture Anda akan jadi baik, dan Anda akan dapat pukul bola ke tempat yang Anda mahu. Begitulah otak kita. Jadi janganlah hanya ketawa, wuhaha, dengan mulut. Buatlah otak kita ketawa. Oh otak, ada perkara hebat akan berlaku pada hari ini. Awak akan pergi ke syurga esok. Awak suka tak kerajaan syurga? Itu adalah baik. Tidak akan ada lagi kematian, penderitaan, atau kesakitan. Kita akan pergi ke tempat yang begitu indah. Jadi mengapa kita harus bermuka sedih, berkerut dahi, atau bermuka masam, seolah-olah muka ditarik oleh graviti? Siapakah nama kita? Kita ialah Ishak. Ishak bermaksud ketawa. Tolong selalu beritahu otak, awak akan pergi ke syurga. Hanya apabila kita asyik memberi isyarat ini kepada otak, barulah ia dapat ingat dan berfikir, ya, aku akan pergi ke syurga. Jika pergi ke sana, hidupku akan hebat. Hidup di bumi ini bukan apa-apa, tak boleh banding. Bukankah Bapa dan Ibu Syurgawi datang ke bumi ini untuk memberi kita harapan ini? Mereka selalu menegaskan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas. Hari ini, saya akan mempelajari kebenaran tentang arsitek kehidupan dengan Anda. Siapakah arsitek kehidupan? Apabila mereka rumah, arsitek harus buat rancangan untuk tingkap atau berapa tingkat agar dapat membina rumah dengan baik. Tuhan kehidupan, juga mereka kehidupan. Kehidupan yang direka oleh Tuhan, bukan hanya rancangan setahun, bukan rekaan kehidupan selama 15 tahun, tetapi rekaan kehidupan kekal. Hal ini dipenuhi oleh siapa? Sebab itulah kita ada Tuhan Ibu. Seperti Anda tahu, Dayfly hidup hanya sehari lalu mati. Jadi, ucapan yang paling menghina bagi Dayfly adalah jumpa esok. Kerana Dayfly tidak wujud lagi esok, jumpa esok ialah ucapan yang sangat menyakitkan. Dayfly hanya dapat hidup sehari.
Ini karena ibunya yang hidup sehari memberi jangka hayat hidup yang tidak melebihi sehari. Bagaimana pula dengan manusia? 70, 80 tahun, bukan? Ibu fisikal kita memberi jangka sebegitu kepada kita. Jadi kita hidup seberapa panjang jangka hayat itu. Kalau begitu, Tuhan banyak kali berkata dalam Alkitab, "Aku akan memberi kehidupan kekal." Semua kehidupan direka oleh Tuhan, agar diwarisi melalui ibu-ibu. Tiada sesiapa pun boleh mengubah rekaan itu. Kehidupan diberi hanya apabila ada ibu. Gen mitokondria ibu dibuktikan hanya diturunkan kepada anak-anak. Saya bukan pakar biologi, namun apabila kita melihat fakta saintifik ini, kita boleh tanya sendiri, jika ibu surgawi tidak wujud, adakah kita betul-betul ada kehidupan kekal? Makhluk hidup hanya hidup seberapa lama bergantung pada gen yang diberi oleh ibunya. Jika bukan ibu yang hari tidak berawal dan hidup tidak berkesudahan, siapakah dapat membuka jalan kehidupan kekal bagi kita? Tiada. Hanya ibu surgawi dapat. Jadi, Tuhan Ibu yang wujud sebelum penciptaan dunia menyatakan diri kepada anak-anak pada zaman ini. Ini ialah rahmat Tuhan. Meskipun seseorang ada banyak pengetahuan, kuasa duniawi, harta dan kemasyhuran duniawi, jika dia tidak mewarisi kehidupan yang boleh hidup selama-lamanya, dia tidak dapat mewarisi kehidupan. Tiada orang lebih malang daripada itu. Namun, Ibu Surgawi sudah sendiri datang ke bumi ini untuk kita anak-anak sebagai arsitek kehidupan dan memberi kita kehidupan kekal. Hari ini betul-betul ialah hari kita harus ketawa berkali-kali, 10 kali, dan bahkan 100 kali pun. Bukankah ini ialah hari kegembiraan, kebahagiaan, dan kegirangan? Janganlah kita saja yang tahu kegembiraan dan kebahagiaan ini. Beritahulah semua orang di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Tuhan ialah arsitek kehidupan. Jika Anda mahu menerima kehidupan kekal, bukankah Anda harus percaya Tuhan Ibu? Ini karena hanya Tuhan ada kehidupan kekal. Tanyalah mereka, ada Tuhan Ibu wujud? Adakah Anda tahu Tuhan Ibu? Mereka akan jawab, tidak tahu. Jawablah mereka, jika Anda tidak tahu, Anda tidak boleh hidup kekal atau pergi ke syurga. Tapi kami tahu. Jadi adakah Anda mahu belajar daripada kami? Mereka akan jawab, ya, saya akan ikut. Jika Anda berkata, belajar dan dibaptislah, saya akan dibaptis. Jika Anda berkata, menginjil, saya akan menginjil dengan tekun, serta hidup menurut semua ajaran Bapa dan Ibu. Beginilah, marilah kita bawa mereka. Sekarang, mereka sudah di luar sana. Jangan berkata, aku tak dapat kerana ini atau itu. Mata keraguan hanya melihat halangan, tetapi mata iman selalu melihat jalan. Hari ini ialah hari Ibu Surgawi datang ke bumi ini demi kita anak-anak. Ibu berazam untuk berkorban. Namun bagi kita, jalan rahmat dibuka. Memandangkan Bapa dan Ibu yang merupakan arsitek kehidupan sudah datang ke bumi ini. Sekarang kita memperoleh kehidupan kekal dan memasuki syurga. Hari ini, saya sekali lagi memberi kesyukuran, kemuliaan, penghormatan, dan pujian abadi kepada Ibu Surgawi Yerusalem Baru. Kalian semua mahu menggembirakan Ibu, betul? Pertama sekali, kita harus berasa gembira, bersuka cita, saling bersyukur, dan bertimbang rasa, agar menjadikan Sion tidak berhenti-henti lagu yang nyaring. Semoga Anda menerima rahmat pada hari ini. Sekian terima kasih.